Tanpa membuang masa, saya ingin mengumumkan BKK dah. Nak cakap benda lain tak nak dengar kan? Nak tunggu tu ya. Tapi tak apalah, saya nak sampaikan sedikit messaging ataupun maklumat sempena dengan Ramadan ini. Di samping berita yang ditunggu-tunggu oleh semua hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, marilah kita merakamkan rasa syukur sekali lagi kerana di bulan Ramadan ini kita dapat bertemu sekali lagi dengan Ramadan. Kita dapat berjumpa sekali lagi dengan Ramadan tahun ini di saat sahabat-sahabat, rakan-rakan, kaum keluarga kita dan kenalan kita yang pernah berpuasa bersama dengan kita pada tahun lalu ataupun dalam beberapa bulan lalu masih lagi bersama-sama dengan kita, telah tidak dapat bersama kerana telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menepati dengan apa yang selalu diajarkan kepada kita untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami keberkatan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah atau temukanlah kami dengan Ramadan. Dan ketika Ramadan ini, selain kita berdoa, memohon keampunan dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Hafiz sebentar tadi, yang mana pintu rahmah dibuka sepanjang daripada Ramadan Al-Mubarak ini dan juga mendapat keampunan daripadanya, marilah kita bersama-sama untuk mengejar hari yang telah diturunkan ataupun sasa yang telah diturunkan kepada umat Muhammad, iaitu Lailatul Qadar ataupun malam Qadar, yang mana malam ini dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan daripada doa kita. Jadi kita juga mohon doa, ya Allah, ya Tuhanku, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Ramadan sebenarnya mengajar kita dan mendidik kita untuk kita menumpukan dan fokus kepada apa yang kita lakukan. Acap kali ketika Ramadan, kalau tuan-tuan masih ingat ucapan-ucapan saya ketika Ramadan, kecuali pengumuman BKK itu saya rasa tuan-tuan ingat tiap-tiap bulan. Tapi ketika Ramadan biasanya saya akan sebutkan satu hadis yang sangat mendidik kita bagaimana kita melakukan Ramadan ini. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, iaitu dengan penuh pengharapan dan juga penuh prihatin dan berhati-hati. Kataannya adalah ihtisab. Ihtisab ini kata akarnya adalah hisab. Hisab adalah ilmu kira-kira. Jadi orang yang berharap untuk mencapai Ramadan yang cemerlang atau puasa yang cemerlang itu, yang dosa-dosanya diampunkan, dosa-dosa sebelum ini diampunkan, haruslah berhati-hati. Berhati-hati dalam erti kata kita berupaya untuk melaksanakan amalan puasa dan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya, tetapi juga memastikan pahala ataupun ganjaran puasa itu tidak hilang. Tadi Dr. Abu Hafiz sebut, begitu ramai orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Ya, jadi ingat lapar dan dahaga. Jadi bila lapar dan dahaga tu, yes, kita lapar, kita dahaga, kita dapat mengatasinya ataupun mengurangkan masalah, hilangkan lapar dan dahaga ketika berbuka puasa, tetapi ganjarannya hilang. Mulut masih tak dapat dikawal, mata tak dapat dikawal, dapat BKK tak wakaf. Sama juga. Mesej saya nak kena sampaikan. Jadi di saat kita bersama-sama pada hari ini, dapatlah BKK disumbanglah kepada mereka yang memerlukan. Jadi selain daripada itu kan kata dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Maknanya jadi petunjuk kepada orang yang beriman, orang muttaqin. Iaitu sebahagiannya apa? Yang menginfakkan ataupun yang membelanjakan sebahagian daripada harta kita untuk mereka yang memerlukan. Sebab itu apa yang saya nak sebutkan di sini adalah berkenaan dengan fokus. Kerana dewasa ini dan hari ini kita berdepan dengan distraction. Ini adalah musim, zaman, period kita mudah distract dalam kehidupan kita. Baik dalam beribadah, sampailah kita bekerja, sampailah kita menumpu kepada kehidupan seharian kita.
dengan kegawatan sosial media ataupun dengan evolusi media-media baru yang ada di depan kita, the age of distraction ini semakin hari semakin berat dan semakin parah, dan kadang-kadang menghilangkan priority kita, menghilangkan keutamaan-keutamaan kita. Kalau saudara ingat beberapa literature yang kita translate, yang kita terjemahkan di bawah inisiatif buku Darul Ihsan beberapa tahun dulu, kita selalu sebutkan tentang maqasid syariah. Itu kan satu ingatan supaya kita mengenali dan memahami tujuan dan maksud, priority terhadap syariah. Itu juga mengajar kepada kita agar mengenali dan memahami tentang priority kehidupan. Malahan kalau kita lihat di dalam Islam, baik daripada aspek ketuhanan sampailah aspek ibadah, semuanya memang mengajak kita dan mengajar kita tentang agar memberikan fokus dalam kehidupan. Saya sebut tentang puasa tadi. Hadis tentang puasa, ihtisab, berhati-hati. Maknanya fokus, jangan sampai terlanggar batas. Baik batas daripada segi puasa secara fizikal, termakan, terminum, terlupa dan macam-macam yang lain, sampailah kepada yang menghilangkan ganjaran-ganjaran dan pahala ketika Ramadan Al-Mubarak. Ketika solat, kita diminta untuk khusyuk. Khusyuk daripada kita mula bertakbir, Allahu Akbar, sampailah kita mengucapkan salam. Dan ini memang cabaran kepada kita. Ketika tarawih dan sebagainya, solat, khusyuk itu kan fokus. Ketika kita tawaf, menunaikan umrah ataupun haji, jangan sampai teralih, jangan sampai terubah niat. Itu maksudnya kan fokus. Malahan sampai kepada aspek yang besar, yaitu aspek beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita juga supaya tidak hilang fokus dan tumpuan kita, keimanan kita kepada Allah. Baca surah Az-Zumar, ayat yang ke-8 kalau tidak silap saya. Bagaimana tanggapan dan juga ingatan Allah kepada mereka yang hanya mengingat Allah, memohon bermacam-macam dengan Allah, merintih, berdoa, memohon. Betul lah kita cakap doa lah, minta lah betul-betul dengan Allah. Tapi bila? Ketika dalam kesusahan, ketika datang bencana, ketika datang situasi yang sangat rumit. Kita berdepan ketika pandemik COVID-19. Saya rasa begitu ramai orang khatam Quran. Orang yang tak pernah jumpa Quran pun baca Quran masa tu. Tak cukup baca Quran, buat live lagi. Ya. Tetapi semua tu perlahan-lahan hilang. Kerana apa? Apa yang saya sebut tadi, sekarang ini kita berada dalam the age of distraction. Kita berada dalam masa untuk teralih, distract. Baik daripada cerita Alif Tega sampai Abang Tesla. Tuh, muka Alif Tega tu macam Datuk Aris sikit. Tapi saya tahu dia setia, jangan takut. Sebab tu dia dapat Datuk Setia. Jangan lupa. Jadi, maksud saya, kita distract daripada fokus yang sebenar pada realiti dan kehidupan kita, daripada aspek ketuhanan, ibadah, sampailah kepada kerja-kerja seharian kita. Inilah yang saya rasa harus kita perkukuhkan dan perkuatkan. Di awal tahun apabila saya sebutkan kepada penyiar-penyiar awam, malahan saya bertemu secara diskret ataupun secara kelompok dengan penyiar-penyiar awam, dengan GLC, dengan pegawai-pegawai di daerah. Nanti lepas raya Aidilfitri, insya-Allah saya nak turun bawah, nak jumpa pegawai-pegawai lapis 2, lapis 3, menjelaskan tentang delivery system ataupun bagaimana kita nak capai kepada sasaran-sasaran kerja kita. Tetapi dalam masa yang sama ia tidak akan dapat dicapai kalau kita lost focus. Kita hilang kepada tumpuan dan fokus yang sedikit sebanyak diajarkan ketika Ramadan, supaya kita dapat mendapat ganjaran yang sebenar dengan ihtisab, dengan berhati-hati. Yang diajar kepada kita supaya kita beriman kepada Allah. Berimanlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah perbuatan yang baik untuk gantikan satu perbuatan mungkar yang kamu lakukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ini diingatkan dengan saya oleh dalam beberapa bulan oleh beberapa rakan-rakan dan sahabat.
Dan ini sebenarnya mengajar kepada kita bahawa fokus kita tidak boleh lari dan kita dapat menetapkan di antara kebenaran dan juga kefasatan ataupun kejahatan, dan kita dapat menetapkan mana yang perlu kita lakukan dahulu dan mana yang kita nak kemudiankan berdasarkan daripada penilaian dan situasi semasa. Dan inilah yang sebenarnya terkandung apabila kita sebut tentang hari ini, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat, selain daripada kita solat Jumaat dan kita juga digalakkan untuk bersedekah khususnya sebelum Jumaat ataupun pada waktu subuh dan sebagainya, kita juga digalakkan untuk membaca surah Kahfi. Malahan sebahagian daripada hadis menyebutkan bacalah surah Kahfi. Ada orang kata 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Dan apa yang terkandung dalam surah Kahfi itu, iaitu fokus kepada kelompok pemuda ini. Daripada gangguan kezaliman, daripada gangguan yang ada di sekitar, masuk ke dalam gua. Tetapi masuk di dalam gua tak terperangkap di dalam gua itu. Sebaliknya ingatan kepada Allah kekal. Dan mereka keluar kemudian masih ikut kekal. Maknanya tujuannya kepada fokus. Fokus kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam karya-karya falsafah yang lain, sebagai contoh, kalau kita kaji tentang gua-gua ni, maklumlah selepas kalah bola ni kan selalu masuk gua kan. Banyak kan? Saya antaranya sebab Liverpool baru kalah dengan Manchester United baru ni. Kalau saya banyaklah orang tuduh saya masuk gua. Jadi masuk gua ni kalau kita tengok karya Plato, cerita tentang Socrates yang berhujah dengan Glucon, tak silap saya. Beliau bersebut tentang bagaimana orang bila lama sangat dalam gua, dia dah hilang cahaya kebenaran dan ternampak bayang-bayang itu sebagai kebenaran. Sekali lagi sebab apa? Sebab fokus. Fokusnya hilang. Ataupun tujuannya hilang. Hala tujuannya hilang. Dalam Kahfi juga tentang gua, dan ia tersedar apabila Allah gelincirkan matahari. Dan gelincir itu sampai ke mukanya dan mereka tersedar. Ini adalah tujuan dan juga gambaran-gambaran di dalam karya lama ataupun di dalam Al-Quran berkenaan dengan fokus dan tujuan supaya tidak hilang.